Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah kerana kita dapat menyambung lagi kita punya majlis ilmu serta majlis uh, ilmu tajwid Al-Quran serta pemahaman kita dalam membaca dan mendalami ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Saya ni bukanlah pakar sangat dalam bidang-bidang Al-Quran ini. Saya tidaklah sehebat seperti Pak sahabat Nabi, seperti Ibnu Abbas, seperti Imam Nawawi dan sebagainya. Cuma saya mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bahagian mengajar cara membaca tanpa anda rasa susah. Bahagian tajwid. Itu kepakaran saya. Serta dalam menerangkan serba sedikit berkaitan surah-surah di dalam Al-Quran ini. Kerana dahulunya saya suka menghafal sambil melihat maksud. Jadi saya suka menghafal melihat maksud. Jadi saya dapat beberapa kisah. Dan saya ni jadi suka membaca kisah-kisah sirah. Dan saya nampak ada perkaitan setiap surah yang saya baca. Jadi daripada pengalaman saya ini, jom kita telusuri sama-sama. Saya bukan hanya pengalaman dan saya belajar juga. Saya belajar berpengalaman belajar di Mesir selama 3 tahun. 3 tahun dan di STAM dan di Al-Hidayah serta di tempat-tempat di Intim dan sebagainya. Jadi, baik, kita teruskan kita punya pengajian di dalam surah yang seterusnya, surah Lazim. Tak lain tak bukan surah Al-Quraisy. Baik. Sebelum kita meneruskan majlis kita, majlis ilmu kita mulai dengan doa dahulu. Okay, sebelum ni kita tak baca doa lagi kan. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min arsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita mulai dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah dulu. Sama-sama kita baca. Bismillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, mari kita baca sama-sama dan mengaji dan mengkaji. Mengaji ini bermaksud mengkaji tajwid serta pemahaman. Baik, mari kita baca surah Al-Quraisy sama-sama. Jelas ya? Okay, saya harap tuan-tuan nampak dengan jelas. Okay, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, begitulah cara bacaan di dalam surah Al-Quraisy. Jadi kenapa saya berhenti kat sini sedangkan tiada tanda waqaf di sini? Ini mengikut kemahiran. Kadang-kadang kita dah faham maksud, jadi kita boleh berhenti. Kadang-kadang kerana Al-Quran ini kami tak bubuh tanda merah di sini kerana
Ayat di sini kecil sikit. Jadi kita melatih pembaca untuk habiskan sahaja ayat. Contoh saya baca habis ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, itulah cara bacaan. Baik, mari kita kaji sama-sama 6 topik haraki, topik yang kita belajar menggunakan Al-Quran ini. 6 topik je, tuan-tuan dapat kuasai Al-Quran. Melalui tuan-tuan beli Al-Quran ini sahaja, maka tuan-tuan akan dapat kuasai Al-Quran dengan fasih. Kuasai 6 topik. Yang pertama, topik panjang dan pendek. Yang kedua, dengung. Yang ketiga, huruf yang kita tekankan atau kita gandakan. Yang keempat, huruf yang kita patut abaikan. Yang kelima, huruf yang kita lantunkan. Yang keenam, waqaf dan ibtidak. Baik, mari kita sama-sama ikut topik yang pertama, iaitu panjang dan pendek. Baik, kita tengok sama-sama. Kita cari dekat sini, ada tak tanda panjang pendek, tuan-tuan? Okey. A'udzubillahi minasyaitanir. Li'ilafi Quraisy. Okey, di sini ada tak? Ada, iaitu ya. Ya merupakan dua harakat jika tiada tanda mati di atas atau tiada tanda baris di atas. Maka ya ini kategorinya ialah dua harakat sahaja. La fi. Di sini pun ada harakat, dua harakat. Jadi ke sini kita jumpa dua harakat, ya dan alif kecil. Okey, seterusnya. Li'ilafi Quraisy. Okey, di sini pun kita jumpa satu lagi harakat, iaitu ya. Tapi ini ada tanda mati. Jadi ini bukan tanda harakat. Tanda harakat ialah yang tiada baris di atasnya. Itu clue, dia punya keyword. Tiada tanda baris di atasnya. Jika ada tanda baris, maka dia tidak dikategori sebagai harakat. Dia kategori sebagai dia tetap kategori sebagai harakat, minta maaf. Tetapi ini adalah hukum mad lin, lembut bacaan dia. Jadi apa perbezaan ya ini dengan ya ini, tuan-tuan? Ya ini ialah ya yang kita panjangkan 6 harakat. Ya ini kita tak panjangkan. Sebab tu kami warnakan warna biru. Seperti semalam kita belajar surah Al-Ma'un, yang mana yang berwarna biru, kita panjangkan 6 harakat. Kerana ia merupakan mad arid lis sukun. Ini bukan mad arid lis sukun. Kerana dia berhenti. Jika kita berhentikan di sini, maka alif ini pun kita akan warnakan warna biru. Maka panjang dia 6 harakat. Ini 2 harakat. Baik, teruskan. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik, di sini ada tanda ya kecil. Ini merupakan 2 harakat. Ila, ini pun 2 harakat. Ada 2 di sini. Jadi kat sini ada 1, 2, 3. Di sini ada 3 harakat. Tetapi ini lain sikit dia punya harakat dia. Harakat dia lembut. Quraisy, Raish. Dalam kaedah haraki dia punya haraki dia Raish, V, bentuk V. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik, di sini yang pertama kita jumpa 2 harakat ya, yang kedua alif kecil 2 harakat juga. Selepas tu tak ada. Tiada. Okey, ada, iaitu alif mad yang bertanda cacing. Tanda cacing ialah 6 harakat. 6 harakat tanda cacing. Seterusnya ya yang arid disukun. Yang terakhir yang kami warnakan warna biru, maka dia merupakan 6 harakat. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja, panjang dan pendek. Baik, falyabudu rabb hadzal bait. Okey, di sini ada tak terpanjang? Tiada. Ada waw yang tak ada baris di atas, maka dia kategori 2 harakat. Okey, ada lagi. Rabb hadza, 2 harakat, alif kecil. Al bait. Okey, kenapa saya baca al, tuan-tuan? Sebab saya starting dari sini. Kalau saya baca starting dari sini, hadzal bait. Sebab itu kita abaikan huruf ni. Okey, di sini pun ada tanda panjang, iaitu ya. Ya merupakan
harakat sama je dia punya hukum mad lin. Lembut. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu satu harakat kita jumpa, dua harakat. Hadza dua harakat. Bait. Jadi kat sini ada tiga. Okay, seterusnya. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladhi tanda cacing 6 harakat. At'amahum min ju'in. Okey, jumpa waw yang tak ada baris maka dua harakat. Ju'in wa amanah wa dua harakat di sini. Manahum min khawf. Wow. Sama ya, ini dan ini merupakan mad lin. Atau kita tak payah sebut mad lin, kita sebut di sini lembut atau kaedah haraki V. Khawf, bait, saif, quraish. Begitu ya. Okey, selanjutnya tajuk dengung. Kita cari dengung pula. Di sini ada tak dengung? Okey. Li'ila fi quraish, tiada dengung. Kerana dengung saya dah cakap tanda dia ialah warna hijau dan merah. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Di sini juga tiada tanda dengung. Falyabudu rabb hadzal bait. Di sini juga tiada tanda dengung. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Di sini ada tak tanda warna hijau? Ada ni. Ini memang kita buat tanda cacing warna hijau. Alta. Memang kita buat qalqalah warna hijau. Ini nanti kita belajar. Okey. Kita cari yang nun mati ataupun tanwin yang berwarna merah atau hijau. Maka selain daripada nun mati atau tanwin, maka itu bukannya dengung. Okey. Terima kasih kepada yang baru join dan like. Okey. Ini kita dah jumpa dah nun mati yang berwarna hijau. Satu je. Nun mati yang berwarna hijau saya dah cakap jika warna hijau merupakan ikhfa. Jika kita jumpa lagi min ju'in. Okey, ini tanwin berwarna merah. Jadi merah tak payah fikir panjang merupakan idgham. Idgham ma'al gunnah. Senang je. Tanwin yang berwarna merah idgham, memasukkan. Okay, terima kasih kepada yang baru masuk. Minta kita sebarkan manfaat dengan kita mengajak ramai orang untuk menimba ilmu sama-sama. Seronok bila kita tengok, kita cakap ni ramai orang tengok. Kadang-kadang kalau saya cakap seorang ni, kan saya okey je. Tapi maksudnya tak ada rasa feel. Macam itulah. Jadi minta kita sebarkan kepada ramai orang. Baik. Min ju'in ikhfa idgham. Sebab ni tanda merah. Wa amanahum. Okey, jumpa dah mim yang tanda merah. Jadi saya cakap nun atau mim mati atau tanwin yang berwarna merah atau hijau, maka dikategorikan dengung. Jadi ini pun dengung. Tak fikir idgham semua tu. Dengung je. Min mana wa amanahum min khawf. Ini merupakan iqlab. Ini tanwin asalnya. Kita buat mim sebabnya hukum dia iqlab. Terima kasih kepada yang baru join. Minta kita sebarkan manfaat kepada ramai orang dengan cara kita share kepada ramai orang supaya lebih tahu tentang surah-surah lazim ni. Kita nak ramai tahu tentang surah-surah ni. Terima kasih Kamir kerana support. Mungkin anda pertama kali. Terima kasih kerana support live saya. Minta kita sebarkan manfaat, kita membantu lebih ramai orang untuk kita belajar tentang Al-Quran ini. Kita faham. Bila kita faham tentang Al-Quran, maka kita akan dapat khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat inilah yang kita nak, yang membawa kita kepada syurga. Kita tak akan ditimbang di Al-Mizan jika kita punya solat pun, tiang agama kita ni kita tak jaga. Maka kita tak akan ditimbang di Al-Mizan. Dan kita akan, tanpa dinilai, dia akan campak dia terus dalam neraka, na'udzubillah. Baik, kita buat itu kita kena faham. Kita kena fokus tajwid dan faham Al-Quran. Baik, dengan cara kita share kepada ramai orang. Kita sebarkan manfaat pahala kepada ramai orang lagi. Ya. Dan kita sebarkan manfaat dengan kita
memandaikan orang membaca Al-Quran, kita mewakafkan Al-Quran ini kepada lebih ramai masyarakat. Kerana lebih 1 juta orang yang tidak reti membaca di luar sana. Jadi kita nak cari sasaran kita untuk memandaikan ramai orang dengan cara kita mewakafkan Al-Quran ini ke tempat-tempat yang sepatutnya supaya mereka boleh membaca Al-Quran. Baik. Jadi di sini kita jumpa tanda dengung hanya 2. Okey, sorry, ada 3. Al-ta'amahum kita jumpa mi warna merah. Mi warna merah. Ini pun dengung mi dengung ju'u dengung juga wa amanahum min khauf. Okey, jadi kat sini ada 1 2 3 4. 4 dengung tanda sini. 4 tanda dengung di sini, tuan-tuan. Terima kasih kerana likes tanpa henti. Okey. Kita masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk tanda yang kita tekankan, yang kita gandakan bunyi dia, yang kita lipat gandakan bunyi dia, iaitu syaddah. Terima kasih kepada yang baru join. Kita sedang mempelajari ilmu tajwid dan mempelajari pemahaman dalam Al-Quran. Baik, kita masuk tajuk yang menekankan huruf. Menekan huruf itu, kita gandakan bunyi dia. Okey, kita cari. Li'ilafi Quraisy. Jadi di sini tiada tanda yang kita gandakan. Tak ada syaddah. Jadi kita cari terusnya. Ilafihim rihlatash syita. Okey, dah jumpa dah. Inilah huruf yang kita tekankan bunyi dia. Atau kita gandakan. Kita jangan pakai syaddah sebab kadang-kadang orang benci dengan perkataan Arab ni. Jadi kita panggil je ganda atau kita lipat gandakan bunyi dia. Rihlatash syita. Tashi. Kita tekan bunyi shin tu. Rihlatash syita'i was-sayf. Terima kasih kerana like. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ada 2 tanda yang kita tekankan, iaitu shin dan sad. Baik. Ada 2 di sini tanda yang kita tekankan. Baik. Seterusnya ayat ketiga. Falyabudu rabba hadzal. Rabba ini juga tanda yang kita tekan, huruf yang kita tekankan atau kita lipat gandakan bunyi dia. Dalam kaedah haraki, gaya untuk syaddah ni yang kita tekankan bunyi dia, kita akan buat genggam macam ni. Sebab apa kita buat genggam, tuan-tuan? Kerana huruf ini sangat syadid atau huruf ini kita geram, kita tekan habis. Rabb. Kalau macam qul a'udzu birabbin nas kan. Qul a'udzu birabbin goyang. Genggaman tu kita goyangkan. Itu kaedah haraki. Jadi kaedah ni, bila kita gunakan kaedah haraki ni, anda akan mendapat baca Al-Quran fasih dalam masa yang singkat. Kerana kaedah tarian dia amat mudah. Terima kasih kepada yang baru join. Ni Kak Awi ni, macam kenal dia muka. Terima kasih kerana join dalam live saya. Kita mempelajari Al-Quran, tajwid serta pemahaman dalam Al-Quran. Jadi kita minta kita memberi manfaat kepada ramai orang dengan cara kita share kepada ramai orang. Kerana sasaran kita adalah orang yang nak perbaiki bacaan dia tetapi malu, takut dan tak ada masa nak pergi kelas mengaji, malas tekan minyak, malas tekan enjin, malas nak siap-siap baju, pakai minyak wangi semua. Jadi anda hanya join live ni sambil baring, tidur atau terlena atau buat kerja lain sambil dengar saja. Tak ada masalah. Itu kita nak bantu lebih ramai orang dengan cara macam ni. Percuma saja. Tapi jika anda nak lebih advance, untuk yang zero, kita nak lebih faham, lebih fasih dalam bacaan, jom join kaedah haraki pada 31 hari bulan ini. Percuma sahaja di laman HQ. Boleh daftar dengan saya. Daftar siapa yang nak. Percuma untuk 100 orang yang terawal sahaja, menggunakan kaedah tarian. Jadi siapa yang berminat boleh daftar dengan saya. Khususnya kepada orang yang zero. Orang yang betul-betul zero dan dia hendak mengupgrade cara bacaan. Bukan dia zero tapi dia tak nak belajar pun. Dia saja-saja join set. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang yang betul-betul nak perbaiki bacaan dia. Baik. Jadi di sini ada 2 tanda syaddah. 2 tanda yang kita lipat gandakan bunyi dia. Terima kasih kerana like orang.
Maintain ya. Terima kasih. Okey. Kita tengok ayat ketiga pula. Falyabudu rabb hadzal bait. Okey, di sini ada tak huruf yang kita tekankan? Ada, iaitu rabb. Kita tekankan bunyi dia. Rabb. Di sini ada satu saja huruf yang kita lipat gandakan atau kita gandakan. Yang keempat, allazi. Terima kasih kepada yang baru join. Alhamdulillah, makin ramai sedikit. Jadi kita minta kita beri manfaat kepada ramai orang dengan cara kita share lagi kepada ramai orang. Sasaran kita kepada orang yang nak belajar mengaji, nak upgrade cara bacaan tapi tak ada masa. Okey, allazi. Di sini ada tanda yang kita tekankan iaitu lam. Di sini. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Okey, di sini ada satu tanda yang kita tekankan, di sini tak ada. Okey, yang ini kedua. Min ju'in wa amanahum min. Okey, di sini juga ada. Jadi di sini ada 3 tanda kita tekankan iaitu lam, mim dan mim juga. Jadi ada 3 tanda yang kita tekankan. Baik, selesai untuk kita huruf yang kita tekankan atau kita gandakan bunyi dia. Okey, seterusnya huruf yang kita patut abaikan. Huruf yang kita patut abaikan. Baik. Mana huruf yang kita patut abaikan? Warna kelabu. Dalam Al-Quran ini, kita dah beri mudah kepada siapa yang nak membaca. Mana yang, kalau anda tengok kat Quran Arab, semua warna hitam. Tak ada warna-warni macam ni. Jadi anda akan keliru. Mana satu yang perlu harakatkan? Mana satu yang perlu diabaikan? Kadang-kadang kalau anda tak ada benda, anda tak ada belajar ilmu Al-Quran, anda akan melanggar je semua tu. Mana yang tak harakatkan, anda harakatkan. Mana yang tak perlu harakat, anda harakatkan. Jadi itu menyebabkan kesilapan berlaku dan membuatkan solat anda tidak sah, terutamanya dalam surah Al-Fatihah. Baik. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ada tak di sini huruf yang kita abaikan? Tak ada. Semua kita pakai. Ilafihim rihlatash shita. Okey, di sini kita nampak dah. Iaitu alif wasal dan lam. Kita tidak membaca ash-shita kerana kita baca daripada sini. Maka kita akan abaikan huruf ini. Tetapi huruf ini akan berfungsi jika kita starting ke sini. Contoh. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Contoh kita nak patah balik. Ash-shita'i was-sayf. Boleh membaca ash. Tetapi biasanya ayat ni pendek. Mustahil lah orang hilang nafas waktu ni. Melainkan dia semput. Jadi alif lam ini kita abaikan. Kita warnakan sebagai warna kelabu. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Okey, di sini pun juga ada alif lam wasal. Seperti ini juga. Jadi kita abaikan. Kita tak baca harakat. Kalau orang yang tak tahu, dia akan baca harakat. Bila dia tak belajar tajwid ataupun Al-Quran tu semua ni hitam, dia akan baca macam ni. Rihlatash shita'i wa was-sayf. Dia akan baca panjang sebab dia ingat alif ni harakat. Tak, alif ni ada alif wasal yang tiada harakat. Falyabudu rabb hadzal bait. Okey, di sini ada tak alif yang kita abaikan? Ada. Falyabudu rabb. Di sini. Alif ni kita tak pakai. Memang kita pelik sebenarnya. Kita memang panjangkan. Wow, kenapa perlu ada alif? Okey, alif ni memang dalam sebutan Arab, dalam lahjah Arab memang falyabudu ada alif di sini. Harakat. Tetapi kita tak pakai ni. Rabb hadzal bait. Di sini pun juga ada alif lam. Hadzal bait. Hadza ni asalnya za ni ada harakat. Tetapi kita abaikan bunyi alif ni. Sebab kita dah dimasukkan ke dalam lam. Lam ni dah matikan alif ni. So alif ni jadi huruf yang kita abaikan. Hadzal bait. Okey. Seterusnya allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Okey, di sini ada tak huruf kita abaikan? Ada, iaitu okey, kini kenapa kita kelabukan? Padahal kita baca al. Jadi sebenarnya huruf ini akan kita abaikan jika orang itu sambung ayat daripada sini. Contoh, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi. Jadi nampak tak kita abaikan alif ini. Sebab itu kita warnakan kelabu.
baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi di sini hanya satu sahaja yang kita abaikan. Baik, kita masuk tajuk yang ke-5, iaitu huruf yang kita lantunkan. Lantunkan ataupun kita berdetakkan bunyi dia. Kita tengok ayat pertama. Li'ila fi Quraisy, tiada. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, tiada juga. Falyabudu rabb hadzal bait, tiada juga. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, tiada juga. Jadi di sini tiada huruf yang kita lantunkan atau kita berdetakkan. Bagi orang yang belajar ialah qalqalah. Baik, yang tajuk yang terakhir ialah waqaf dan ibtidak. Di sini tiada waqaf dan ibtidak, semuanya waqaf tam. Sebab ayat dia pendek. Jadi kebanyakan ni surah-surah lazim ni semuanya waqaf tam, waqaf kamil. Boleh kami? Waqaf kamil, waqaf sempurna, tam. Maksudnya sempurna. Jadi anda tak perlu nak ibtidak ke belakang, melainkan nafas anda semput. Tapi kalau nafas anda semput, anda memang kena kembali kepada awal ayat dan kena habiskan. Tiada ibtidak di sini. Ibtidak untuk ayat-ayat yang panjang. Jadi bila ayat-ayat yang panjang, kita dah warnakan warna merah, waqaf dan hijau. Ibtidak. Ibtidak untuk kita berhenti dan kita ambil semula tempat mana yang kita perlu ambil supaya tidak melanggar dia punya makna, maksud penceritaan dia. Baik, selesai sudah kita punya tajwid, cara membaca bacaan yang betul untuk Al-Quraisy. Baik. Minta yang sedang melihat kita stay lagi kerana kita hendak menceritakan serba sedikit tentang surah Al-Quraisy ini, tuan-tuan. Baik, surah Al-Quraisy ini apa maksud dia? Quraisy ini sudah sinonim dengan semua orang. Semua dah tahu dah, memang daripada kecil dah belajar sirah pada waktu darjah 1, darjah 2, dah tahu dah, oh Quraisy ni kaum Quraisy, kaum yang famous tu. Kaum Nabi. Yang mana Nabi lahir di kalangan orang Quraisy. Nabi lahir di kalangan kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ni siapa, tuan-tuan? Mari kita kenal sama-sama. Baik, mari kita baca sama-sama surah dia. Li'ila fi Quraisy. Apa maksud li'ila fi Quraisy? Li'ila kebiasaannya. Fi Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy ni. Li'ila fi Quraisy. Okey. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Apa maksudnya, tuan-tuan? Kebiasaannya mereka ni bermusafir. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaannya orang Quraisy ini mereka bermusafir pada musim dingin dan panas. Baik. Maksud rihlatash shita, biasanya orang Quraisy bermusafir pada waktu tengah hari, pada waktu musim panas, was-sayf, dan juga pada waktu dingin. Terima kasih kepada yang baru join. Kita sedang menceritakan tentang surah Al-Quraisy ini. Kena dengan kita punya tajuk. Surah Al-Quraisy ini menceritakan siapa Quraisy, orang kaum Quraisy ni siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan akan faham. Macam mana kenapa Allah letakkan surah Quraisy ini dalam Al-Quran? Surah mana yang letak dalam Al-Quran, maka dia dikategorikan sebagai hebat. Jadi Allah menceritakan orang Quraisy ini, hebatnya mereka ini, mereka bermusafir pada musim panas dan musim dingin. Syita was-sayf. Yang mana musim panas mereka akan bermusafir ke mana, tuan-tuan? Bermusafir. Syita, saya tengok balik. Kebiasaannya mereka akan bermusafir pada musim panas, mereka akan bermusafir ke Syam. Pada musim dingin mereka akan bermusafir ke Yaman. Mana terletaknya Yaman dan Syam ini, tuan-tuan? Yaman dan Syam, Syam berada di utara, Yaman berada di selatan. Jadi orang Quraisy mereka akan bermusafir pada musim panas di utara dan pada musim sejuk di selatan, Yaman. Apa maksud mereka musafir ni? Bukan dia pun merantau saja pergi melancong, tak. Mereka berdagang ataupun mereka berniaga, berbisnes di Syam dan di Yaman. Kerana apa mereka berniaga di sana?
kerana di sana mempunyai ekonomi yang lebih tinggi dan mempunyai harta ataupun ekonomi ataupun taraf hidup yang lebih mewah. Jadi mereka nak collect daripada harta-harta tentera jajahan Rom, Syam jajahan Rom, dan Yaman jajahan Parsi untuk mereka bawa ke Mekah. Itu namanya perniagaan dagangan. Boleh tuan-tuan. Jadi perdagangan pada waktu itu pada pasir saja, tak ada di laut. Orang tak pakai waktu laut lagi. Laut ini bermulanya perdagangan di laut sejak selepas zaman Saidina Osman. Baru bermulanya perdagangan di laut. Jadi kita sambung ayat selanjutnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maksudnya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini. Apa maksudnya? Hadzal bait bermaksud rumah Baitullah. Bait. Jangan salah faham bait rumah mana ni. Jangan fikir. Bait maksudnya Baitullah. Baitul Atiq. Yang mana? Masjidil Haram. Pada ketika itu tak rupa Masjidil Haram lagi. Pada ketika itu rupa Kaabah seketui je. Jadi Masjidil Haram ni pada waktu itu jika masuk je di pekarangan Kaabah, maka dikategorikan sebagai tanah haram di Masjidil Haram. Boleh. Jadi Allah nak cerita di sini, orang Quraisy ni kebiasaannya mereka bermusafir musim panas di Syam dan bermusafir pada musim sejuk di Yaman. Jadi Allah minta mereka supaya bersyukur, menyembah kepada Allah kerana Allah beri nikmat kepada mereka, yang mana perdagangan ini, orang Quraisy Kota Mekah ini merupakan pusat interport. Dia ada export, import dan interport. Interport ni pertengahan seperti Kesultanan Melaka kan. Okey, seterusnya ayat dia. Allazi at'amahum min ju'. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka daripada apa jua ketakutan. Itu Allah beri keistimewaan kepada kaum Quraisy ini. Allah memberikan mereka perlindungan yang mana Allah akan menjaga rumah Kaabah tu daripada ancaman mana-mana pihak. Seperti kita dengar ancaman daripada Abrahah antaranya, yang mana mereka nak menakluk Kota Mekah. Jadi kita akan ceritakan tentang tentang Abrahah ini pada live yang seterusnya, iaitu dalam surah Al-Fil, yang mana khusus menceritakan tentang penyerangan tentera Abrahah ini menyerang Kaabah, bagaimana Allah protectnya Kaabah ini daripada serangan-serangan musuh. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam ayat yang keempat, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang mana Allah telah memberikan makanan dan daripada melindungi mereka daripada lapar dan melindungi mereka daripada ketakutan diserang musuh. Kaabah ni Allah jaga daripada dulu sampai sekarang. Kita tengok Kaabah tak pernah diserang pada mana-mana pihak, melainkan diserang oleh Islam sendiri, tentera Islam sendiri. Maka itu adalah kesalahan diri sendiri. Terima kasih kepada yang baru join. Kita sedang membincangkan tentang pemahaman surah Al-Quraisy. Jadi bila anda faham tentang apa yang anda baca, maka anda akan mendapat khusyuk dalam solat. Surah Lazim ni kebiasaannya orang akan baca. Jadi kita minta sebarkan kepada ramai orang tentang pemahaman ini dengan cara kita share kepada ramai orang. Minta prihatin kepada semua. Kita nak cerita tentang tajwid dan pemahaman. Baik. Jadi Allah dah janji dekat orang Quraisy bahawa Baitullah ini aku akan jaga. Daripada kamu ni, ke orang Quraisy ni, kami akan jaga daripada rasa lapar dan daripada serangan musuh. Sebab tu kita tengok di Mekah ni, orang-orang miskin pun boleh hidup. Ramai berebut nak pergi ke Mekah. Kita tengok Mekah sekarang ramai orang-orang miskin minta sedekah. Walaupun mereka minta sedekah, tetapi mereka aman di sana. Mereka aman. Mereka seronok kerana dekat dengan Baitullah atau Baitul Haram, yang mana dijamin syurga ataupun banyak sangat pahala di situ. Jika kita buat sedikit pahala, berganda-ganda pahalanya. Jika kita buat dosa, berganda-ganda dosanya. Jadi itulah yang mana orang miskin berebut datang ke Mekah, yang kita tengok ramai daripada Afrika dan sebagainya. Baik. Jadi inilah dimaksudkan Quraisy ini mereka suka berdagang, bermusafir.
Daripada Syam. Kita tengok cerita Perang Badar kan. Kita tengok Perang Badar macam mana. Kita tentera Nabi nak menyekat kemarahan tentera Quraisy. Pada permulaannya, dagangan Abu Sufyan daripada Syam nak balik ke Mekah. Jadi Nabi nak sekat. Sebab apa Nabi nak sekat? Nak ambil harta rampasan. Jadi kita dah nampak di situ penceritaannya. Orang Quraisy suka berdagang. Dah mula azan dah. Jadi baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Quraisy ini telah diberikan amanah oleh Allah, yang mana jalur keturunan dia sampai ke Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak, iaitu Ishaq dan Ismail. Baik. Seperti tuan-tuan tahu, Nabi Ibrahim lahir di Palestin ataupun di belah Jordan, yang mana Nabi Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah pada permulaannya, tetapi tiada anak. Kahwin dengan Sarah tak ada anak. Bertahun-tahun tak ada anak, sampai umur Nabi Ibrahim 80 tak ada anak langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Siti Sarah kata apa? Dia kata, abang tu, kalau abang nak anak, abang carilah. Macam itulah. Jadi Siti Sarah yang mempromot Nabi Ibrahim supaya mencari isteri yang kedua untuk mendapatkan anak. Sebab kesian tengok Nabi Ibrahim tak ada anak. Jadi diceritakan sewaktu Nabi Ibrahim berada di Mesir, Raja Mesir mempunyai satu hamba, iaitu nama dia Siti Hajar. Hajar, Siti ni orang Melayu je panggil. Jadi Raja telah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang hamba, Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar ini, dan kebetulan mendapat anak yang dinamakan sebagai Ismail. La haula wala quwata illa billah. Jadi pada permulaannya seronoklah mereka ni dapat anak kan, dapat anak Nabi Ismail. Tetapi lama kelamaan Siti Sarah ataupun Sarah ini dia perempuan, biasalah dia akan timbul rasa dengki ataupun jealous kepada Siti Hajar. Dan dia kata, aku tak nak tengok muka dia. Kau bawa dia pergi ke tanah Arab, bukan tanah Arab, dia panggil tanah padang pasir, gersang. Kamu bawa perempuan dia pergi tempat lain, saya tak nak tengok muka dia. Itu Siti Sarah kata. Jadi Nabi Ibrahim pun bawa dengan Siti Hajar pun bergerak ke padang pasir. Bukannya mereka nak menaati apa yang Siti Sarah buat, tetapi menyuruh, tetapi atas perintah Allah, yang mana Allah mendatangkan dalam mimpi Nabi Ibrahim, bawalah mereka ini ke padang pasir belah selatan. Daripada Palestin tu bergerak ke selatan. Baik, selepas Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar pun bergerak sampai ke padang pasir, di tengah gurun padang pasir tu, mereka tak berhenti. Mereka naik unta sambil bertunggang sampailah unta tu berhenti. Jadi Allah berfirman, sampai unta ni berhenti, maka kau hidup di situ. Jadi unta tu berhenti di mana? Unta tu berhenti di tengah-tengah padang pasir yang tak ada pokok, tak ada binatang, tak ada apa benda, tak ada. Di situlah terletaknya Baitullah, Baitul Haram. Maka Allah kata, tinggalkan mereka di sini. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan ibu dan anak, dan dia balik ke Palestin. Bayangkan tinggal ibu dengan anak, macam mana nak hidup? Itulah. Jadi di sini ada kisah yang Siti Hajar nak cari air minum tu. Nabi Ismail dia lari ke Safa ke Marwah, nak cari air. Nampak di sana ada Fata Morgana, dia lari ke sana nak ambil air tu, tak ada. Tu nampak kat Marwah pula, dia lari balik ke belakang. Ulang 7 kali. Itu yang kita buat sekarang. Haji yang kita buat kan, sa'i kan. Jadi diriwayatkan di situlah Nabi Ismail hentak kaki dan keluarnya air Zam-Zam. Jadi wujudnya bangsa Quraisy ini daripada Nabi Ismail. Kalau tuan-tuan tengok keturunan Quraisy ini, jalur dia sampai ke Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail sebab dia lahir dia duduk di Mekah setengah Siti Hajar. Maka ramailah selepas air Zam-Zam keluar daripada tanah bumi Mekah, ramailah datang singgah. Dan ketua kafilah ketua yang menjadi ketua di Mekah di situ ialah Siti Hajar. Jadi ramai orang datang di situ untuk berniaga dan sebagainya. Wujudlah kota di situ.
Kemudian Nabi Ibrahim datang balik dalam 18 tahun seterusnya. Datang balik, Nabi Ismail pun dah besar waktu tu. Dia tengok, dah besar dah kota. Dah ramai orang singgah ke tempat tu. Padahal waktu dia hantar tu, Siti Hajar dengan Ismail je, 2 orang je. Jadi Nabi Ismail waktu nampak Nabi Ibrahim tu, dia nak bunuh, dia nak kata, ayah ni tu apa ke? Tak jaga saya. Tak ada. Jadi saya nak kisahkan di sini. Nabi Ismail lahir, kemudian Nabi Ibrahim hantar dengan Siti Hajar, letak di Mekah. Maka keturunan Nabi Ismail tu wujudlah orang Quraisy, wujudlah kaum Quraisy di Mekah. Nabi Ishaq dilahirkan oleh Siti Sarah, yang mana duduk yang tak ada anak tu. Selepas Nabi Ismail lahir, dia pula Allah kurniakan anak Siti Nabi Ishaq, tetapi lewat sedikit. Jadi Nabi Ishaq melahirkan keturunan Yahudi, Nabi Ismail melahirkan keturunan Quraisy. Jadi itulah sejarahnya. Orang Quraisy terletak di tanah Arab, orang Yahudi terletak di Palestin ataupun belah-belah Bani Israel di situ. Jadi itulah kisahnya yang tuan-tuan perlu tahu tentang jalur keturunan Quraisy dan jalur keturunan Yahudi. Yang mana keturunan Quraisy berasal daripada Nabi Ismail dan keturunan Yahudi berasal daripada Nabi Ishaq. Ataupun Bani Israel bermaksud Bani Yaqub, anak kepada Nabi Yaqub. Tetapi Yaqub bin Ishaq. Baik, setakat itu saja tuan-tuan. Kerana dah azan, saya minta maaf atas salah dan silap. Terima kasih kepada yang join walaupun terlewat ataupun main singgah lalu. Saya tak kisah pun tu. Yang penting saya telah memberi manfaat kepada anda untuk siapa yang hendak mendengar sahaja, untuk yang nak belajar. Dan terima kasih kepada yang share jika ada yang share. Kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. InsyaAllah kita akan menceritakan kepada surah seterusnya dan seterusnya. Siapa yang nak tahu, minta saksikan live ini dan sokong kita punya page ini supaya kita boleh naik lebih jauh dan kita akan bantu lebih ramai orang. Percuma saja kelas ni. Kalau kita tak nak beri manfaat kepada orang, apalah gunanya kita hidup di dunia ini? Kerana kita ini hidup untuk memberi manfaat kepada ramai orang. Sebab kita kalau kita tak memberi manfaat kepada orang, ibarat kita ni munafik. Kita bergelar Islam tapi kita tidak memberi manfaat kepada ramai orang, kita tak bantu ramai orang, maka kita ini ibarat hidup sekadar hidup seperti babi hutan di hutan dan kerja sekadar kerja tanpa memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi jangan jadikan diri anda seperti itu. Kita tak nak jadi seperti itu. Kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. Baik, terima kasih kepada yang join. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.